Assalamualaikum. Nama saya Nur Aisyah binti Halim. Nama saya Wan Nur Syafiqah binti Wan Kamaruddin. Nama saya Siti Nur Syafiqah binti Shahabuddin. Nama saya Nur Syuhada binti Yusni. Nama saya Hasna Nadila binti Muhammad Fauzi. Semua ilmu yang terdapat di dalam dunia ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada manusia mengikut cara tertentu, termasuk daya usaha manusia bekerja dan berfikir. Konsep epistemologi sangat mudah. Untuk pengetahuan anda semua, epistemologi ialah falsafah ilmu. Ilmu merupakan tindak balas terhadap persoalan manusia, keyakinan dan pengetahuan. Dari segi istilah, epistemologi berasal daripada perkataan Yunani iaitu epistem yang bermaksud pengetahuan dan logos yang bermaksud keterangan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, epistemologi bermaksud teori tentang pengetahuan, terutamanya yang berkaitan dengan kajian kritis tentang kesahihan, kaedah dan skop sesuatu pengetahuan. Antara tokoh terkenal epistemologi, cendekiawan ialah Ibnu Khaldun dari Arab, Mahatma Gandhi dari India, Aristotle dari Greece dan Confucius dari China. Islam telah menjadikan dua sumber utama ilmu pengetahuan iaitu ilmu nakli iaitu Al-Quran dan Sunnah serta ilmu akli iaitu pemikiran, pengalaman dan penyelidikan. Hakikatnya, cetusan awal falsafah epistemologi bermula daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengajarkan Nabi Adam AS mengenali semua benda yang terdapat di dalam dunia ini. Peristiwa tersebut telah diriwayatkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 31 yang bermaksud dan ia telah mengajarkan Nabi Adam akan segala nama benda-benda dan gunanya. Kemudian ditunjukkannya kepada malaikat lalu ia berfirman, terangkanlah kepadaku nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar. Falsafah epistemologi merupakan faktor kepada wujudnya perkembangan pemikiran yang lebih matang dan beretika. Menurut Thomas Icona, seorang ahli psikologi perkembangan terkenal di New York, terdapat 3 karakter yang wujud melibatkan falsafah epistemologi iaitu moral knowing, moral feeling and moral action. Moral knowing bermaksud keinginan untuk mengetahui atau membezakan apa yang baik dan betul. Ini kerana pendedahan ilmu yang bermanfaat boleh mendorong masyarakat untuk berminat ke arah merasakan dan melakukan hal-hal yang baik sahaja. Oleh itu, pendidikan moral dalam kalangan masyarakat adalah penting untuk membentuk karakter insan yang bermoral. Moral feeling, sesuatu perasaan yang memiliki kepercayaan yang ikhlas dan berkomitmen terhadap perkara yang betul dan juga perkara yang baik. Dalam arti kata lain, ilmu yang bermanfaat ialah dapat memahami kesusahan, perasaan dan pemikiran orang lain kerana tidak mementingkan diri sendiri. Walau bagaimanapun, ia juga dapat menginterpretasikan perasaan diri sendiri dengan cara yang betul kepada insan yang lain. Hal ini kerana ia dapat membuat keputusan yang adil dan rasional pada sesuatu keadaan sekelilingnya. Okey, ideologi sekularisme. Okey, dari segi etimologi, berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud di sini dan kini. Dari segi terminologi, pemisahan antara agama, negara, dunia dan akhirat, dasar, roh dan sains. Sekularisme ialah fahaman yang menghasilkan urusan keduniaan seperti pentadbiran, ekonomi, politik dan sebagainya yang bercampur dengan urusan ketuhanan dan keagamaan. Kesan sekularisme ialah nilai-nilai, tradisi dan agama akhirnya dipinggirkan. Proses sekularisme membentuk dualisme dalam worldview masyarakat adalah latar belakang tercetusnya ideologi modernisme dan postkomunisme. Seterusnya, ideologi modernisme. Ideologi ini bermula pada abad ke-18 dengan adanya gerakan Enlightenment yang dibawa oleh gerakan ahli-ahli falsafah ini seperti Immanuel Kant di negara Jerman, John Locke dan juga David Hume di Britain.
Dengan adanya kejayaan sains yang berteraskan kepada penggunaan kaedah empirikal dan rasional, maka mereka sudah mempunyai satu keyakinan baru akan kebolehan manusia untuk mencipta sesuatu kehidupan yang lebih baik di dunia ini dan membawa kepada sesuatu budaya baru yang berteraskan kepada rationality, kaedah saintifik dan konsep bahawa manusia ini boleh mencapai kemajuan dengan menggunakan akal fikiran yang ada pada dirinya, iaitu kemampuan manusia itu sendiri mencipta sesuatu kehidupan dan masyarakat yang baru dan meninggalkan ciri-ciri yang lama. Contohnya, membawa kepada kesan yang baik kepada ekonomi yang mana kualiti hidup dan taraf hidup masyarakat meningkat. Kedua, kepada teknologi iaitu sains dan teknologi baru muncul dan berkembang, dan contoh yang terakhir ialah dari bidang komunikasi iaitu penggunaan teknologi informasi semakin meluas dan mudah untuk digunakan. Postmodernism. Postmodernism adalah satu aliran pemikiran yang agak mengelirukan namun merangkumi 6 bidang iaitu pemikiran, kerohanian, keagamaan, pendidikan, kesenian, kebudayaan dan kesejahteraan. Ia juga terdapat 3 asas utama iaitu power of knowledge, terdapat hubungan erat antara kuasa dan pengetahuan. Sesuatu idea itu boleh diterima atau akan diterima sebagai pengetahuan apabila disokong atau diutarakan oleh kuasa atau pihak yang berkuasa. Yang kedua ialah natural identity. Identity sebagai formative science. Satu cara untuk mendekatinya adalah dengan membuat perbandingan dengan bagaimana identiti difahami berdasarkan pada teori konstruktivisme dalam hubungan antara bangsa. Yang ketiga ialah sexual strategies, cara untuk menerangkan tentang keadaan dunia melalui konteks tekstual. Implikasi terhadap epistemologi. Membantu memahami cara dan arah manusia untuk berfikir. Pemikiran adalah proses membina ilmu dan kefahaman yang melibatkan aktiviti mental dan otak manusia. Dengan pendekatan ilmu, dapat menentukan arah manusia berfikir dengan menggunakan kemahiran berfikir kerana keputusan yang baik adalah hasil daripada proses pemikiran yang baik. Arah berfikir amat diperlukan dalam usaha mencapai hasrat falsafah pendidikan negara iaitu membentuk insan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Implikasi pengalaman pengaruhi peradaban manusia kerana setiap peradaban dibentuk oleh teori pengetahuan. Ia telah membuktikan ilmu pengetahuan penting dalam pembangunan dan kemajuan peradaban. Manusia akan berfikir apabila ingin menyelesaikan masalah atau rasa ingin tahu. Dua pengetahuan asas yang muncul dalam peradaban manusia ialah pengetahuan penulisan dan matematik. Maklumat mudah direkodkan apabila menguasai sistem tulisan. Dengan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang menjadi faktor wujudnya perkembangan ilmu sains dan teknologi. Tanpa wujudnya perkembangan ilmu sains dan teknologi, manusia pada masa kini mungkin masih lagi berdepan dengan krisis cara hidup yang tidak sihat dan agak membebankan. Namun, dengan kemajuan yang ada pada masa kini, terselit beberapa faktor yang mendorong kepada berlakunya hal-hal yang tidak baik kepada masyarakat kita pada hari ini. Menurut Ziauddin Sadar, seorang intelektual awam yang pakar dalam pemikiran Muslim, beliau membahaskan terdapat dua norma ilmu sains iaitu norma ilmu sains barat dan Islam. Norma ilmu sains barat adalah berdasarkan kepercayaan terhadap rationality, manakala norma ilmu sains Islam adalah berdasarkan kepercayaan kepada wahyu. Kedua-duanya mempunyai matlamatnya yang tersendiri. Namun, untuk norma ilmu sains barat, kaedah yang digunakan adalah mungkin agak sedikit sembarangan demi mencapai matlamat mereka. Namun bagi norma ilmu Islam, kaedah yang digunakan haruslah tidak melanggar hukum syarak dan terikat kepada sempadan etika dan moral.
Seterusnya, implikasi keempat ialah mengetahui perkara yang ada dalam sesuatu bidang, termasuklah perkara yang tidak berkaitan dengan sesuatu bidang tersebut. Sejarah membuktikan kecemerlangan dan kegemilangan tamadun terdahulu yang mana mempunyai penguasaan ilmu yang mendalam. Contohnya, Islam mementingkan pembentukan masyarakat, sikap simpati dan toleransi kerana tertanamnya keyakinan yang sangat kuat dalam hati para sahabat tentang kewajipan menyebarkan ajaran Islam seperti pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Bukan itu sahaja, Islam juga telah melahirkan ramai tokoh-tokoh yang tinggi dalam penguasaan ilmu pada zaman dahulu sehingga sekarang masih menjadi sumber rujukan utama dalam bidang tersebut. Contohnya, bidang ilmu sains dan agama ialah suatu bidang ilmu yang mana ilmu sains dan kemanusiaan itu dan ilmu sains tulen. Bidang Islam iaitu ilmu akli dan nakli yang mana ilmu-ilmu akli ini terbahagi kepada 4 iaitu ilmu logik iaitu mantik, ilmu fizik iaitu tabiah, ilmu metafizik iaitu ilmu sihir dan huruf, dan yang keempat ialah ilmu ta'lim iaitu pembelajaran. Akhir sekali, kesan wujudnya epistemologi telah mendorong manusia untuk sentiasa berfikir dan menciptakan sesuatu yang baharu. Sesungguhnya, akal manusia merupakan anugerah dan rezeki yang dikurniakan oleh Allah kepada manusia untuk membantu manusia berfikir, membuat keputusan dan bertindak balas. Bermula dengan persoalan daripada pengalaman lepas, muncul perasaan ingin tahu dan minat untuk mengetahui lebih terperinci tentang sesuatu perkara. Jawapan akan terhasil setelah manusia menggunakan keupayaan akal fikiran, daya usaha dan sumber ilmu untuk menjawab persoalan mereka. Dengan itu, manusia dapat mengolah idea baru, maka terciptalah sesuatu yang baru sehingga menjadikan kehidupan lebih menarik, mudah dan moden. Sebagai contoh, penciptaan telefon pintar, aplikasi mudah alih dan sistem pengurusan online. Kita dah sampai ke penghujungnya. Kesimpulannya, Al-Quran sentiasa menggalakkan umat Islam untuk menggunakan akal dan bekerja keras untuk berjaya di dunia dan di akhirat, di mana hal ini sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selari dengan epistemologi dalam pembangunan karakter insan. Kebenaran yang terhasil oleh sesuatu bidang mestilah tidak bersumberkan hawa nafsu semata, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23 ayat 71 yang berbunyi, dan kalaulah kebenaran itu tunduk menurut hawa nafsu mereka, nescaya rosak binasalah langit dan bumi serta segala yang adanya. Bukan sahaja kami memberikan agama yang tetap benar, bahkan kami memberi kepada mereka Al-Quran yang menjadi sebutan baik dan mendatangkan kemuliaan kepada mereka. Maka Al-Quran yang demikian keadaannya, mereka tidak juga mahu menerimanya.